EJK Gema Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Muhammad Nur dengan pengajian berkitab kita hari ini, Kitab Adab Sulukil Murid. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga para anbiya, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz dengan segala penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak En sebagai pengurusi majlis bagi pengajian tasawuf kita pada petang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, pertama kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh ahli keluarga baginda Nabi dan juga seluruh para sahabat baginda Nabi dan juga kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup ataupun yang daripada dahulu hinggalah hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada petang asal yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita menyambung kembali pengajian tasawuf kita dengan berpandukan kepada kitab Adab Sulukil Murid karangan Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, seorang ulama daripada Yaman, daripada Hadramaut Yaman. Jadi sebelum itu kita hadiahkan dahulu bersama-sama bacaan surah Al-Fatihah kepada pengarang asal kitab ini, iaitu Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad ataupun dikenali sebagai Imam Al-Haddad, Imam Al-Haddad. Dan kita juga hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada guru kita yang telah kita ambil ilmu, yang kita telah mengambil manfaat daripada pengajian beliau, iaitu Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, dan juga kepada penterjemah kitab yang ada dengan kita semua ini, iaitu Al-Fakir Ustaz Muhammad Akmal bin Ghazali Hafizahullah Ta'ala. Moga-moga sebagaimana Allah SWT mengurniakan kefahaman ilmu agama dan juga kedekatan hati dengan Allah SWT kepada guru-guru kita tadi, moga-moga dengan keberkatan kita membaca Al-Fatihah ini, kita hadiahkan Al-Fatihah ini, moga-moga Allah SWT juga kurniakan kepada kita semua kefahaman ilmu agama dan juga kedekatan hati dengan Allah SWT sebagaimana yang telah dikurniakan kepada guru-guru kita semua. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah kita sambung kepada bacaan doa kita, bacaan niat belajar kita pada petang ini, iaitu niat bacaan niat belajar yang telah dikarang juga oleh pengarang kitab ini, iaitu Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad ataupun Imam Al-Haddad. InsyaAllah kita baca niat belajar bersama-sama insyaAllah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita bersambung pengajian kita pada petang ini. Sambungan seterusnya pada fasal yang ke-16, iaitu pada tajuk rezeki milik Allah, jangan risau. Rezeki milik Allah, jangan risau. Jadi dalam perjalanan rohani, antara perkara yang penting untuk kita kena bersihkan hati kita ni ialah berkenaan dengan jangan benarkan hati kita ini bocor kepada dunia. Jangan benarkan hati kita ni bocor dan dimasuki dengan hal-hal dunia. Jangan. Kenapa? Kerana hati kita ni hanya boleh ada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam perjalanan rohani perlu difahami perkara ini. Jika ada sedikit rasa cinta kita kepada hal-hal dunia, maka tidak berjayalah kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu pemahaman yang perlu difahami dengan baik, dan sudah tentu kita sudah belajar pada bab-bab yang lepas, pada fasal-fasal yang lepas, dan sehinggalah pada hari ini kita sudah masuk kepada fasal yang ke-16. Fasal yang ke-16 membicarakan tentang rezeki milik Allah, jangan risau. Jadi dalam perjalanan rohani ni dia menggunakan ataupun dia akan dilalui dengan hati, bukan dilalui dengan jasad. Jasad ialah perjalanan yang boleh kita nampak, dia berjalan pergi ke sini, kita boleh nampak dengan mata zahir. Tetapi perjalanan rohani ialah menggunakan hati ataupun berjalan dengan menggunakan hati ini. Berjalan ni maksudnya kita hakikat di dalam alam ini, di dalam alam dunia ni, kita sebenarnya sedang berjalan. Sebenarnya kita seorang musafir, kita sedang berjalan ke mana? Berjalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita datang daripada Allah. Dan inna lillah, sesungguhnya daripada Allah kita datang. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi raji'un, dan akan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Maknanya kita ni hakikat kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya, secara nyatanya, secara sebenarnya kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita lahir daripada rahim ibu kita tu, itu asbab. Yang menciptakan asbab itu ialah Allah Subhanahu Taala. Jadi dalam perjalanan rohani, perkara yang perlu dibersihkan, perlu dibuangkan dalam hati para salik ataupun para murid ialah risau tentang hal dunia. Itu perkara yang perlu dididik. Dia tak boleh bukan kata dalam masa sehari itu terus hilang perasaan itu. Sebab tu kita dalam kehidupan kita ni, kalau tidak ada pemahaman ilmu ini, sehingga akhir hayat kita akan risau tentang hal dunia. Sedangkan kita sudah menerima banyak nikmat daripada Allah SWT. Bukan kata kita ni tak, seumur hidup kita tak boleh makan. Bukan kata seumur hidup kita tak boleh nak menjalani kehidupan dengan baik. Alhamdulillah kita boleh menjalani kehidupan dengan baik.
Cuma ada lagi tu perasaan risau dalam hati. Sehingga apabila tidak ada pemahaman ilmu tasawuf ini, perasaan risau itu membawa kepada dalam kehidupan kita hinggalah waliyadzubillah, hinggalah penghujung usia kita. Jadi dalam hati kita ni tidak boleh risau kepada perkara hal-hal dunia. Kerana apa dia? Kerana kita hendaklah meyakini Allah yang menjaga kita itu ialah Allah yang maha kaya dan juga maha sempurna aturannya. Maha sempurna pengaturannya. Kerana Allah ni dia maha berkuasa. Dia maha pengatur. Sebab tu Allah dia ada satu sifat yang ada pada Allah SWT, ya, iaitu apa dia? Al-Wakil, yang maha mengatur kehidupan manusia. Al-Wakil bermaksud yang maha menjadi sebagai kingmaker. Kingmaker iaitu pengatur kepada kehidupan hamba Allah SWT, yang kita beriman kepada Allah SWT itu. Jadi bila kita benar-benar beriman bahawa yang mengatur kehidupan kita ini ialah Allah SWT, maka kita tak perlu bimbang. Kenapa tak perlu bimbang? Kenapa tak perlu risau? Kerana yang menjaga kita ialah yang maha kaya. Yang menjaga kita yang maha mengetahui. Yang menjaga kita maha berkuasa. Yang menjaga kita maha mengatur. Yang menjaga kita maha bijaksana. Yang menjaga kita maha pemurah. Yang menjaga kita maha pengasihani. Jadi dia adalah pemilik segala sifat-sifat kesempurnaan. Bila kita fahami begitu, maka dalam hati kita ni tidak ada lagi perasaan risau. Kerana apa dia? Kerana kita meyakini dengan jazam sungguh, dengan putus sungguh bahawa kehidupan kita ini akan baik. Kehidupan kita ini akan sejahtera kerana yang menjaga kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memiliki segala-galanya. Begitu. Jadi sebab itulah apabila kita nak membicarakan tentang soal takdir, hari ini kita masuk dalam soal takdir. Maka di sini perlu pemahaman yang berkait rapat dengan ketauhidan. Dengan ketauhidan ataupun dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Sejauh mana kita mengenal Allah, maka di situlah kuncinya bagaimanakah kita meyakini kepada kekuasaan Allah SWT. Sebab tu kenapa ramai orang risau pada hari ini? Kenapa ramai orang bimbang pada hari ini? Bimbang tentang rezeki, risau tentang rezeki, takut tentang rezeki. Kenapa begitu? Kerana kuncinya satu sahaja. Kerana beliau tidak mengenal siapakah itu Allah SWT yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam ini, yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Siapakah itu Allah SWT? Dia belum mengenali secara jazam sungguh, secara putus sungguh dalam hatinya. Dan apabila dia mengenal Allah SWT, maka akan hadir pada hatinya keyakinan bahawa yang menjaganya itu ialah Allah SWT yang maha kaya dan maha segala-galanya sifat kesempurnaan yang ada pada Allah SWT. Sebab tu kita boleh tengok dalam kehidupan kita ni, kalau ada timbul risau, kenapa timbul risau tu? Kenapa ada timbul risau tersebut? Kenapa ada timbul bimbang? Lagi-lagi tentang soal rezeki. Kerana kita belum lagi mengenal siapakah yang memberi rezeki kepada kita. Iaitu yang maha memberi rezeki kepada kita. Iaitu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya perlu kepada pengenalan siapakah Allah dengan lebih mendalam. Barulah hati kita ini dapat meyakini dengan jazam sungguh, dengan putus sungguh bahawa ya, saya tidak perlu risau kepada rezeki kerana yang mengatur kehidupan saya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada Allah itu ada sifat yang namanya Al-Wakil, yang maha mengatur segala kehidupan hamba-hambanya yang berada di dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Begitu. Baik. Disambung pengajian kita di muka surat 58. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan berkatalah Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan hendaklah wahai murid
Murid ni ialah istilah ataupun gelaran kepada orang-orang yang dalam perjalanan rohani, dipanggil murid. Hendaklah apa tu? Bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah. Sesungguhnya perkara tersebut akan membantu engkau dan mencukupkan engkau dan akan menjaga engkau dan akan memelihara engkau dan tidak akan meninggalkan engkau pada sesuatu makhluknya. Gitu. Jadi maknanya hendaklah para murid. Ini satu tuntutan. Perkara ini perlu ditarbiyah, perlu dididik dalam hati. Orang-orang yang dalam perjalanan rohani ni, apa dia? Yang pertama, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka baik kepada Allah dalam apa jua keadaan. Sama ada keadaan kita diuji ataupun dalam keadaan kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua perkara yang mesti kita fahami. Biasa kita ni bersangka baik kepada Allah bila kita mendapat nikmat. Tapi bila kita mendapat musibah, kita mendapat ujian, maka masa tu dia akan menguji dah hati kita. Kan? Dia akan menguji kita. Tetapi jikalau ketika itu seseorang murid itu dia ada ilmu, dia ada kefahaman, yang datangkan ujian, yang datangkan nikmat kepada aku ini ialah hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah nikmat pun, datanglah ujian pun, dia tidak bergantung kepada perkara tersebut, tetapi dia semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam perjalanan rohani, hati para murid ataupun hati para salik hendaklah sentiasa berkiblatkan kepada Allah SWT. Jangan kiblatkan kepada makhluk. Sekalipun yang datang kepada kita ujian, kita tetap berkiblatkan kepada Allah SWT. Sekalipun yang datang kepada kita nikmat, yang nikmat itu tak pernah kita dapat dalam seumur hidup kita. Tak pernah kita dapat. Tetapi kita tidak bergantung kepada nikmat tersebut. Tetapi kita terus kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita meyakini yang datangkan nikmat, yang datangkan ujian ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Maksudnya keadaan yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apabila kita belajar ilmu tauhid, yang datangkan manfaat, yang berikan mudarat, yang memutuskan, yang membangkitkan, yang menghidupkan dan juga mematikan, semuanya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham begitu, maka dalam hati kita ni dia akan benar-benar faham, benar-benar mengerti bahawa datanglah nikmat macam mana pun, datanglah ujian macam mana pun, dua perkara ini ialah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya sekarang ni, apabila datangnya ujian, adakah kita nak mengatakan kepada ujian itu ialah perkara yang tidak baik? Sedangkan yang mendatangkan ujian itu ialah daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah memahami bahawa segala yang datang daripada Allah ialah perkara yang baik, perkara yang terbaik. Kerana Allah itu sebaik-baik pengatur kepada hamba-Nya. Dengan sifat al-wakil yang ada pada Allah SWT, yang ada pada sifat Allah SWT, maka kita sudah memahami perkara tersebut. Tetapi kenapa bila datang ujian kepada kita, kita kata, oh perkara ni tak baik untuk saya. Kita tidak boleh menerima ujian tersebut. Kadang-kadang sampai kepada stres. Kadang-kadang sampai kepada kita terlalu memikirkan tentang ujian tersebut. Bukankah kita sudah fahami bahawa yang mendatangkan ujian tadi ialah Allah SWT, dan kita juga telah beriman yang segala datangnya daripada Allah SWT ialah perkara yang terbaik. Maka di sini ialah perlu difahami dengan baik. Datangnya ujian, tandanya datangnya ujian juga ialah datangnya daripada Allah SWT, dan datangnya nikmat juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu maksudnya hendaklah kita sentiasa bersangka baik. Sekalipun rezeki kita yang kita dapat. Kan sekadar itu sahaja. Dan sekadar cukup untuk kita nikmati. Sebanyak itu sahaja. Ya? Dalam keadaan begitu pun kita bersangka baik pada Allah. Alhamdulillah. Ala ni'matillah. Di atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepada aku, wahai Allah. Ya? Jadi bukan kata banyak ni je dapat, orang lain dapat banyak lagi. Tidak. Ya? Kenapa perlu kita menjaga hati kita supaya tidak terpesong kepada keadaan yang apa kata, yang bimbang kepada rezeki, risau kepada rezeki tadi. Kerana kita bukan bergantung kepada rezeki, tetapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan rohani hendaklah sentiasa kita menjaga hati. Kita dapat makan bukan kerana makanan itu, tetapi kita dapat makan kerana Allah yang memberikan makanan itu. Kita ada harta pada hari ini, alhamdulillah Allah bagi harta pada kita. Kita bukan mulia kerana harta, tetapi kita mulia kerana kita mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mulia kerana harta tadi. Okey, baik. Dan apa kata? Segala-galanya hendaklah kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam perjalanan rohani ni, perkara yang perlu kita didik ialah hati kita. Terutamanya bila datang nikmat. Ada juga nikmat boleh menjadi ujian kepada seseorang dalam perjalanan rohani. Apabila datangnya nikmat, bagaimanakah hatinya bertindak balas dengan nikmat tersebut? Bagaimanakah hatinya respon di atas nikmat tersebut? Adakah bila datang nikmat terus dia lupa kepada pemberi nikmat? Ataupun bila datang nikmat dia bertambah ingat kepada Allah SWT yang memberikan nikmat tersebut? Dan jangan pula kita lupa, jangan pula kita kata orang yang dapat ujian ni dia tidak macam orang yang dapat nikmat. Tidak. Dia juga diuji oleh Allah SWT. Adakah ketika mana dia mendapat ujian, dia nampak ujian sahaja, tetapi dia tidak nampak siapakah yang memberikan ujian tersebut. Itu pun ujian kepada orang yang mendapatkan ujian tadi. Kerana kita hendaklah meyakini bahawa yang mendatangkan nikmat dan juga yang mendatangkan ujian ialah hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang dalam apa jua keadaan sekalipun, orang itu dia banyak harta ataupun orang itu tidak banyak harta, dia tetap mengawal hatinya. Dia tetap kena tahu bagaimana cara nak mengawal hatinya. Jangan kita tersalah menyangka bahawa orang yang kaya raya, orang jutawan itu, mereka ini sombong, mereka ini angkuh, mereka ini tidak menghiraukan orang-orang lain. Tidak. Tidak begitu. Kerana orang yang susah juga diuji oleh Allah SWT. Adakah dia susah dan dia nampak kepada kesusahan dia sahaja, tetapi dia tidak nampak bahawa yang memberikan ujian kepadanya itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah penting kita memahami bagaimanakah perjalanan untuk kita nak berjaya sampai kepada Allah SWT. Tidak ada cara yang lain kecuali kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT. Tengok orang jutawan, kita sangka baik pada Allah. Kita doakan dia pula, ya Allah, gandakan lagi harta kepadanya, ya Allah. Moga-moga dengan banyaknya harta kepadanya, dia boleh membantu lebih ramai orang lagi. Tengok orang yang sedikit ujian, yang ada ujian, kesusahan kehidupan. Ya Allah, kuatkanlah hatinya, ya Allah, supaya dalam keadaan ujian yang engkau berikan begini, dia tetap, hatinya tetap bersama dengan engkau, ya Allah. Kerana pernah ada dalam satu riwayat, baginda Nabi SAW bersabda, apa dia? Orang yang susah itu lebih hampir kepada kekufuran. Kena hati-hati. Bukan kata orang yang kaya raya ni lupa pada Allah, orang kaya raya ni berfoya-foya. Tidak. Baginda Nabi bersabda, orang yang susah, orang yang dalam kemiskinan, dia paling hampir kepada kekufuran kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana jikalau dia terlindung, terhijab dengan keadaan susahnya itu, sehingga dia tidak nampak bahawa yang memberikan dia susah
ialah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sebenarnya berada dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang perlu kita fahami, dan ini juga pernah saya lalui dahulu. Ya, saya sebelum pada memahami ilmu tasawuf ini, saya memahami begitulah. Saya memahami bahawa kita ni tak boleh berubah. Kita ni memang ditakdirkan begini dah. Ya, lepas tu masa kita diuji tu kita tak nampak dah. Apa kata? Yang menguji kita ialah Allah SWT. Tetapi kita bersangka buruk pada Allah. Kita kata, kenapalah keadaan kita macam ni, orang lain hidup senang elok je, keadaan kita begitu. Ya, tetapi apabila datangnya ilmu, maka ilmu ini sifatnya seperti cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dan cahaya ini akan menerangi kegelapan. Hati yang gelap, apabila datangnya cahaya, maka teranglah hati. Dia akan nampak ada, oh ini jalan yang sebenar. Yang saya duduk sangka sebelum itu, yang saya duduk faham sebelum itu, salah pemahaman tu rupanya. Ya, yang ilmu kata ni betul. Jadi maknanya kita pun barulah faham, barulah dalam perjalanan kita ni datangnya nikmat, kita alhamdulillah, datangnya ujian, kita tetap bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang kita melihat apabila orang yang diuji dengan ujian yang berat, maka dia menangis, sehingga waliyazubillah dia lupa kepada Allah SWT. Sedangkan ketika mana kita didatangkan ujian, ketika itulah keadaan seseorang hamba yang paling hampir dengan Allah SWT. Maka gunakan peluang itu. Ketika mana kita didatangkan ujian, kena buat macam mana? Kuatkan lagi hubungan kita dengan Allah SWT. Kuatkan lagi hubungan kita dengan Allah. Kerana pada masa itu, Allah sedang melihat kepada kita. Wahai hamba-Ku, sebutlah nama aku. Kata Allah, wahai hamba-Ku, sebutlah nama aku sedang merindui. Daripada mulut engkau, keluarnya nama aku Allahu Akbar. Keluarnya nama aku Allah, Allah, Allah. Keluarnya nama aku pada hati engkau, Allah, Allah, Allah. Kerana sudah lama engkau tidak menyebut nama aku. Sebutlah nama aku, wahai hamba-Ku. Kerana telah lama engkau tidak menyebut nama aku. Engkau menyibukkan mulut engkau, menyibukkan tentang menyebut nama-nama makhluk aku. Sebutlah nama aku. Kalau Allah datangkan ujian kepada kita. Sebab tu apabila datangnya ujian, ada orang yang terperangkap dengan ujian. Tetapi ada orang yang bila datangnya ujian, maka dia cepat-cepat kembali kepada Allah SWT. Apabila datangnya ujian, maka dia sudah sedar, Allah sudah datangkan ujian ni. Ni sebagai signal supaya saya kena terus kembali kepada Allah. Maknanya sebelum ni saya telah terlalai. Hati saya banyak lupa pada Allah. Mulut saya banyak menyebut tentang nama-nama makhluk. Tetapi mulut saya ini kurang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sangka baik. Sangka baik yang perlu kita didik, perlu kita bina dalam hati kita, barulah kita berjaya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sambungan. Maka sesungguhnya Allah telah mengkhabarkan bahawasanya dia bersama prasangka hamba-Nya. Allah ni telah mengkhabarkan kepada kita. Apa dia dalam hadis kursi? Ana inda zanni abdi bi. Ana, Allah bersabda. Allah berfirman dalam hadis kursi, ana, aku, inda, di sisi zanni abdi bi, di sisi sangkaan hamba aku. Jikalau hamba aku menyangka bahawa aku dekat dengan dia, maka benar aku dekat dengan dia. Tetapi kalau hamba aku menyangka bahawa aku jauh dengan dia, maka benar aku mengikut sangkaan hamba. Ini dalam hadis kursi, Allah SWT berfirman, ana inda zanni abdi bi. Aku berada di sisi sangkaan hamba. Sebab tu penting di sini dalam perjalanan rohani, sentiasa kita mendidik hati kita. Didik hati, didik hati kan, apa dia? Sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Baik. Jadi apa dia sambungan? Maka keluarkanlah dari hatimu, keluarkan apa dia? Rasa takut akan kemiskinan atau meminta-minta terhadap manusia. Begitu. Kena keluarkan daripada hati. Tu. Keluarkan daripada hati apa dia? Kebergantungan kita
kiblat kita kepada makhluk. Biarlah hati kita ni nak benar-benar berkiblatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni perlu dididik ya. Dia tak datang dalam satu hari, tak datang. Dia perlu dididik. Para wali-wali Allah yang sudah diangkat maqam mereka, begitulah mereka. Mereka didik hati, mereka ajar hati, mereka tarbiyah hati mereka supaya hati mereka ni sentiasa berada dalam keadaan berkiblatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rezeki. Apa yang mengatakan rezeki ni Allah SWT. Oh, dapat nikmat hari ni banyak. Lebih daripada semalam. Alhamdulillah, tak apa. Semua ni izin Allah SWT. Ya, boleh jadi esok tak ada dah. Nah, kita usaha macam hari ni juga. Tapi esok tak ada dah. Tak sama dapat. Kenapa? Bukan sebab usaha, tetapi sebab izin Allah SWT. Usaha tadi tu asbab sahaja. Kena usaha lah. Kalau tak usaha, mananya datang, betul? Jadi usaha kena ada, tetapi tidak boleh berpegang dengan usaha sahaja. Baik. Tetapi tidak boleh berpegang kepada usaha semata-mata. Kenapa? Kerana yang hakikatnya ialah yang memberikan rezeki itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didik hati kita macam tu, kita takkan kecewa. Kita tidak akan mudah kecewa. Kita didik hati kita. Ya? Yang apa kata, apabila datangnya nikmat, kita bagi tahu pada hati kita, ya, yang datangkan nikmat ni bukan usaha saya, tetapi dengan izin Allah SWT. Masa datang ujian, sama juga. Yang datangkan ujian ni tidak ada yang berkuasa, kecuali yang berkuasa datangkan ujian Allah SWT. Didik hati kita macam tu. InsyaAllah hati kita tidak mudah kecewa, walaupun tidak ada orang yang tengok pada kita. Tidak ada orang yang perhatikan pada kita, tidak ada orang layan kita, tidak ada orang hargai kita, tidak ada orang yang pandang kita, tidak ada masalah. Kenapa? Kerana hati kita itu benar-benar berada dalam keadaan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan perenggan yang kedua, dan hendaklah hati-hati wahai murid dari mementingkan masalah rezeki, dan jadilah orang yang percaya pada janji Tuhannya dan jaminannya bagimu ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa makna dia? Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Begitu. Okey, maknanya keyakinan dalam hati kita bahawa tidak ada makhluk sama ada makhluk yang berada di atas darat ataupun makhluk yang berada di dalam air ataupun di mana-mana sahaja yang bergerak di bumi ini, melainkan illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Surah Hud ayat yang ke-6. Ini keyakinan yang perlu ada dalam hati kita. Ya, apabila kita didik macam tu, kita bagi tahu pada hati kita. Kita kena bagi tahu pada hati kita. Ya, kita kena bercakap dengan diri kita. Ya, kalau maksudnya begini. Kita ni, tubuh badan manusia ni, dia terdiri daripada dua elemen. Jasadiyah dengan rohaniyah. Jasad ni yang kita boleh nampak luaran ni, luar ni, yang luaran ni, ini dipanggil jasad. Dipanggil zahir. Lepas tu yang dalaman ni, dia ada satu lagi elemen, namanya ruh, ataupun dipanggil rohani. Ruh kita. Jadi, ruh dengan jasad, dia kena ada connection. Dia tak boleh ruh nak kepada kebaikan, jasad nak kepada keburukan, tak boleh. Jadi kena sekali. Jadi bagaimana nak bersambung, nak ada connection, nak ada sambungan antara ruh dengan jasad? Ini perlu kepada didikan, tarbiyah, iaitu kita kena kenal diri kita ni. Kita kena didik hati kita. Maka apabila hati kita berjaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berjaya tahu apakah perjalanan kehidupan kita sebenar ni berpandukan kepada ilmu yang kita belajar ni, maka barulah
jasad dan juga roh akan berjalan seiring menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam badan manusia ni, dalam badan kita ni, dia ada satu apa kata, anggota yang menjadi ketua kepada badan. Apa dia? Hati kita, al-qalb, hati kita. Ala wahya al-qalb. Yang bagaimana yang sabda baginda Nabi SAW, di dalam badan manusia itu ada satu ketul daging. Idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Bila kita baiki hati, insya-Allah automatik dia akan terbaiki semua yang berada pada anggota tubuh manusia. Tetapi kenapa dia jadi problem? Kan, kenapa seseorang itu dia tidak berjaya sampai kepada Allah SWT? Kerana dia tidak membaiki hati, tetapi dia membaiki jasad dia, luaran dia. Dia tidak membaiki hati. Dia tidak betul-betul fokus kepada hati dia. Jadi itulah penyebab kepada dia tidak berjaya mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kesimpulannya pada hari ini, kita dapat fahami ni bahawa kenapa Imam Al-Haddad hendak kita fahami betul-betul tentang rezeki yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Al-Haddad nak kita fahami betul-betul? Supaya dalam hati kita ni tidak ada risau kepada yang memberi rezeki kepada kita. Kerana orang yang risau kepada yang memberi rezeki kepada kita, iaitu Allah SWT, maka orang itu sedang bersangka buruk kepada Allah SWT. Kerana dia menyangka bahawa Allah tak pandailah susun rezeki. Saya dapat sikit, orang lain dapat banyak belaka. Dia sangka begitu. Sebab tu orang yang iri hati, orang yang iri hati dengan nikmat yang orang lain dapat, dia sedang bersangka buruk kepada Allah SWT. Dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan senyap-senyap, hatinya sedang berkata apa dia? Sepatutnya dia tak perlu dapat nikmat tu, saya yang dapat nikmat tu. Kenapa Allah bagi pada dia? Dia bersangka begitu. Jadi keadaan begitu sebenarnya ialah keadaan yang dipanggil bersangka buruk kepada Allah SWT. Bukankah dia tidak tahu? Bukankah kita semua tahu bahawa Allah SWT itu sebaik-baik pengatur? Bukankah kita sudah tahu begitu? Kenapa kita menyangka bahawa yang orang lain sepatutnya tak dapat, kita yang kena dapat? Adakah Allah tersilap memberi rezeki? Adakah Allah tidak pandai mengaturkan rezeki? Adakah Allah tidak tahu apa yang kita perlu dan apa orang lain perlu? Wallahi itu perkara yang salah. Itu perkara yang menyalahi kepada keimanan kita kepada Allah SWT. Sedangkan kita sudah tahu bahawa yang mengagihkan rezeki itu ialah Allah SWT. Mustahil Allah itu maha tidak tahu kepada siapa yang patut diberikan rezeki tersebut. Sedangkan Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Sedangkan Allah itu Al-Wakil, yang maha mengatur kehidupan hamba-Nya. Sehingga ulat di dalam batu pun Allah boleh bagi makan. Sehingga kan makhluk yang berada di dasar laut pun masih lagi boleh makan. Itulah sebaik-baik pengatur yang memberikan rezeki kepada kita, iaitu dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang perlu dilatih dalam hati kita. Perlu dididik dalam hati kita setiap hari, bukan setiap saat. Setiap hari, setiap masa, setiap detik perlu dilatih dalam hati kita. Barulah kita berjaya benar-benar meyakini bahawa yang memberikan rezeki kepada saya, sama ada rezeki itu macam mana keadaan sekalipun, rezeki itu banyak ataupun rezeki itu sedikit, itu ialah kuantiti sahaja. Tetapi hakikatnya yang memberikan rezeki kepada saya ialah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi pengajian akan datang. Moga-moga apa yang kita fahami pada petang ini memberi banyak manfaat dalam kehidupan kita, khususnya dalam perjalanan hati kita ini menuju kepada Allah SWT. Sentiasa latihkan hati kita, ni berkiblatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkiblatkan kepada makhluk, kerana makhluk itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas, yang menghidupkan dan mematikan, yang membangkitkan dan juga menghancurkan, yang memberi mudarat dan juga yang memberi manfaat, ialah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi sesi akan datang.
apa yang kita pelajari pada petang ini moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Moga-moga hati kita ini sentiasa dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para guru-guru kita, apa dia? Sentiasalah apa kata, meletakkan diri kamu dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Kerana Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidak lain tidak bukan, kalau kamu nak hati kamu tenang, maka kamu hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir bermakna mengingati, ingat kepada Allah. Maka semakin banyak kita ingat, semakin banyak kita ulang nama Allah, semakin kuat kita menyebut nama Allah, maka semakinlah kita sentiasa merasai kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itu saja untuk pengajian kita pada petang ini. Kita akan bersambung pada pengajian yang akan datang di perenggan yang ketiga. Selepas pada ayat Quran tu, kita akan masuk kepada dan engkau termasuk salah satu daripada makhluk yang melata. Begitu. Wallahu a'lam, insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini dahulu, insya-Allah. Kita tangguh pengajian kita pada petang ini dengan bersama-sama kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada Kak insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita buka sikit soalan, kok ada orang nak bertanya, kan? Insya-Allah. Tanya ada tak? Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? InsyaAllah bunda ada. Silakan. Ustaz. Saya minta maaf Ustaz sebab dah baca doa, ya Allah. Tak Saya ada apa. dua soalan. Tak okey je. Sebab petang ni kita belajar tentang sangka baik kan. Satu, pada kita ni selalu makan tak sedap. Kalau makan sesuatu rasa tak sedap. Bila rasa macam tak sedapnya, yang tu adakah termasuk dalam sangkaan tidak baik juga? Maknanya tak mensyukuri nikmat. Dan kedua, daripada apa yang saya pernah dengar belajar kan, contoh terbaik Rasulullah SAW sendiri, makan limau yang masam pun Rasulullah tidak merungut, tak memberitahu, dan adabnya Rasulullah makan seorang sebab tak nak sahabat-sahabat merasakan benda tu kan. So kat sini yang saya cuba fahamkan, kita hanya perlu diam atau ada adabnya cara untuk menyatakan sesuatu tu kalau tak sedap, Ustaz. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, alhamdulillah. Soalan yang baik. Saya terus ni kan Silakan Ustaz jawab, Ustaz jawab. InsyaAllah. Baik. Jadi jazakillah khair kepada persoalan tadi. Moga-moga sahabat yang mendengar juga mendapat manfaat. Baik. Bila melibatkan persoalan tadi, maka dia sama juga dengan pemahaman kita dalam pengajian kita sekarang ni. Sebab kita dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan kita tidak boleh lari daripada ilmu yang telah disusun rapi oleh para ulama kepada kita. Dan apabila sahabat kita tadi, sahabiah kita tadi menyebut tentang contoh terbaik, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah aku utuskan kepada kamu seorang rasul yang memberi contoh yang terbaik, uswatun hasanah. Jadi maknanya benar apa yang dikata tadi, maknanya baginda Nabi menyimpan rasa makanan yang tidak elok supaya tidak dirasai oleh orang lain. Itu ialah satu adab dalam apa kata kita bersahabat. Dalam kita bersahabat maknanya perkara yang tidak baik kita tidak boleh diberikan kepada orang, ataupun kita bersedekah contoh. Kan seafdal sedekah ialah kita memberikan perkara yang kita sayang. Seafdal sedekah ialah kita memberikan perkara yang kita sayang. Sebagaimana yang pernah berlaku dalam riwayat, sahabat menegur tentang rida baginda Nabi, rida yang baginda Nabi selendang yang baginda Nabi pakai. Lalu baginda Nabi tidak berkata banyak, terus memberikan rida tersebut kepada para sahabat tadi.
kepada sahabat tadi. Menunjukkan bahawa itulah adab. Bagaimana kita nak menyantuni sahabat kita. Khair. Jadi persoalan tadi tentang adab pemakanan. Kita secara fitrahnya, kita ni kita boleh rasa lah. Ada makanan tu dia rasa kena dengan kita. Ada makanan tu dia tak kena dengan kita. Tetapi kita tetap diajar dalam agama kita untuk menghormati segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kadang-kadang dia terkeluar, oh rasa kurang, makanan ni kurang lah dengan kedai satu lagi tu. Dia keluar begitu ya. Jadi di sinilah perlu kepada kita mendidik. Kita mendidik diri kita ini supaya walaupun datang makanan yang berbeza rasanya, seperti mana yang pernah kita rasa sebelum ni, didik diri kita mengatakan bahawa alhamdulillah kita boleh rasa makanan ni. Ada orang nak rasa makanan ni pun tak boleh. Nak keluarkan duit tak boleh kan, kerana mungkin makanan ni pun boleh tahan, dia mahal juga, ataupun walaupun makanan itu nilainya sedikit kita mampu nak beli, tetapi tetap juga kita kena ada adab tersebut. Maknanya kita tidak boleh kata begitulah, tak boleh kata oh tak sedap, dan kita kata direct tak sedap. Kalau terpancur keluar ataupun spontan direct keluar, bermakna kita kena ingat apa yang keluar daripada mulut kita ni datangnya daripada hati kita. Setiap yang keluar daripada mulut kita datangnya daripada hati kita. Kerana orang dia tidak boleh nilai pada hati manusia, kerana yang menilai pada hati ialah Allah SWT. Jadi makhluk ni dia boleh nilai pada mulut kita. Kalau kita kata oh tak sedap, oh ni macam ni, bermakna begitulah keadaan hati kita. Jadi maksudnya kalau kita bersangka baik, kalau kita benar-benar bersangka baik, kita faham bahawa rezeki yang ada di hadapan kita ini ialah pemberian yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat istimewa daripada Allah SWT. Adakah kita nak mengatakan bahawa ini tidak terbaik untuk kita? Ataupun kita menikmati makanan tersebut tanpa kita berkata apa-apa. Kita makan alhamdulillah. Ini semuanya rezeki daripada Allah SWT. Ya? Dan yang penting sentiasa kita meletakkan bahawa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Datanglah. Walaupun kita rasa dalam hati tu ada. Ini saya tak kata saya tak pernah bagi tahu. Saya tak kata saya ni kalau ada rasa yang kurang macam ni, kurang enak ke, saya senyap je. Tidak. Saya pun ada juga nak keluar perasaan kata-kata tu. Tapi kita ingat balik, alhamdulillah tak apalah, ni rezeki Allah bagi. Ada ketika kita nak makan apa pun tak boleh. Kita nak makan benda tu tapi tak boleh. Kenapa? Tak mampu nak beli, tak mampu nak beli. Okay? Tapi masa ni kita mampu beli, alhamdulillah. Jadi nikmati sahaja rezeki tersebut dan kita bersangka baik kepada yang memberikan rezeki tersebut kepada kita, insya-Allah. Itulah maksudnya. Jadi sebagus-bagusnya tidak boleh lah. Sebagus-bagusnya kita kena didik hati kita. Jangan mengatakan bahawa ni tak sedap, yang ni sedap lagi, ni tak sedap. Kita jangan didik macam tu. Perkara ni dia perlu dididik. Okay, memang dah payah, memang dah mencabar, tapi kita didiklah. Kita ubah daripada kebiasaan. Walaupun ramai orang kata tak sedap, tapi kita didik. Kita kata tak apa lah. Alhamdulillah kan, masa ni kita boleh makan. Ada ketika kita nak makan makanan ni, tak boleh nak makan, tak mampu nak makan tu. Jadi kita fikir macam tu, insya-Allah dia memberi banyak manfaat lah untuk kita. Dan insya-Allah kita pun akan rasa tenang. Tak ada pula kan dia jadi macam ni kan. Kalau kita kata makanan tu tak sedap, apa respon hati kita? Kita akan jadi stres. Betul? Rugi beli. Tengok tu, dia akan jadi stres. Tak rugi beli. Buat keluar dah duit tadi kan, rugi beli. Jadi stres dah. Sedangkan kita makan ni untuk apa? Untuk nak mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu matlamat kita makan. Kita makan tadi tu rezeki daripada Allah untuk kita kuat, untuk kita ada tenaga dan untuk kita beribadah pada Allah SWT. Khair gitu. Jadi maknanya kena didik lah. Bukan kata hari ni terus jadi kan, senyap terus, tak sedap macam mana pun senyap terus. Tidak, didiklah, didik sikit-sikit. Didik sikit-sikit kan, insya-Allah boleh. Begitu. Khair, baik. Bagaimana pula kalau makanan tu tak habis, lepas tu kita buang? Khair, baik. Ini maknanya dia melibatkan kepada adab lah, adab kita dengan makanan.
adab kita dengan rezeki daripada Allah SWT. Jadi ini juga perlu dididik, perlu ditarbiyah. Apa kata, didik diri kita dan didik diri ahli keluarga kita. Supaya setiap kali kita berada di hadapan rezeki, maka hargailah rezeki tersebut. Hargailah rezeki tersebut. Kerana yang memberi rezeki itu ialah yang maha memberi rezeki. Iaitu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para ulama dia memberikan beberapa panduan. Ketika mana kita nak makan tu, kena duduk elok-elok, kan, basuh tangan, ya, dan baca doa makan. Lepas tu ambillah makanan dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang paling dekat dengan kita. Ini beberapa adab yang perlu kita latih dalam diri kita. Dia tak berlaku on the spot, tapi perlu dilatih sikit-sikit. Tak apalah, sikit-sikit. Hari ni biasakan berdoa dulu. Esok biasakan dengan bagi tahu pada anak-anak, kan. Ambil makanan yang dekat dulu tu dengan kakak tu, yang depan kakak tu. Jangan duduk jangkau jauh-jauh, jangan. Ajar dia begitu sikit-sikit. InsyaAllah lama-lama dia akan terbiasa dan dia akan faham bahawa rezeki Allah ini sangatlah besar harganya, nilainya. Walaupun hanya sebiji kacang sahaja, walaupun begitu. Ya, begitu, khair. Baik. Bagaimana nak bagi tahu kawan-kawan yang makanan tu tak sedap? Khair, gini. Ini melibatkan adab lah, melibatkan adab. Jadi, jikalau ada makanan yang tidak kena dengan maksudnya dia kurang gula ke, kurang apa ke, kan, kita nak bagi tahu macam mana. Jadi itu bukan bersalahan adab kalau kita bagi tahu makanan awak ni kurang begini ni, awak kena tambah lagi ni supaya dia rasa lebih sedap. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Itu kita hanya nak memberi nasihat kepada sahabat kita tadi tu supaya apa yang dia buat itu menjadi lebih baik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini melibatkan kepada nasihat. Bukan kata kita makanan ni tak sedap, saya nak buang lah. Tidak. Tetapi kita bagi tahu, kan, makanan ini kurang ni, kurang benda-benda macam ni, kan. Ataupun terlebih. Ataupun terlebih, kan, dia punya kandungan gula ke apa terlebih ni, saya rasa kurang lah, kan. Lepas tu macam mana nak buat? Kita kena bagi tahulah kepada yang buat makanan tu, awak kena ejah ni macam ni, kan. Seeloknya awak kena kurangkan. Sebab saya beritahu tadi kurang manis. Awak buat ni manis sangat tadi. Apa tu? Adjust. Dia buat balik, kan. Begitulah. Tanpa kita menolak rezeki tersebut. Kerana kita tetap kena beradab dengan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu sahaja, insyaAllah, ya. Baik. Jadi itu sajalah untuk soalan pada pekan ini, insyaAllah. Jadi moga-moga dapat pencerahan lah daripada soalan tadi, insyaAllah. Baik. Diserahkan kepada Kak Ain balik, insyaAllah. Silakan Kak Ain. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah asal kita berjalan lancar dengan tajuk rezeki milik Allah. Moga segala ilmu yang disampaikan Ustaz petang ini menjadi ingatan dan pedoman kepada kita. Kehidupan ini sendiri adalah nikmat dan ujian dari Allah. Allah yang beri rezeki. Ingat itu yang tidak dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Dan kita jangan risau, itu semua urusan Allah, bukan urusan kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua Encik Naib. Terima kasih semua jemaah. Saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah pada malam ni, Ustaz. Okey, pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan surah Al-Mulk. Pada pukul 9 malam kita ada kuliah Isyak bersama Ustazah Humairah binti Mak Saleh tafsir Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim bin Wan Muhammad Yusuf dengan tafsir surah pilihan. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili DNI mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Saya akhiri majlis kita petang ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak En. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.